Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar, khususnya buat anak-anak pelajar KAFA Efek tahun 4. Okay, Ustaz doakan kita semua bersedia dan bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Okay, baik anak-anak pelajar, hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran adab tahun 4. Okay, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, jom sama-sama kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik anak-anak pelajar, kita teruskan lagi sesi perbincangan kita, sesi pembelajaran kita. Masih di dalam tajuk yang pertama, iaitu berkenaan dengan adab berjalan. Adab berjalan. Sebelum ini kita dah tengok banyak dah berkenaan dengan adab berjalan dari segi pengertian berjalan, adab sebelum berjalan, adab semasa berjalan, kan? Akibat tidak beradab semasa berjalan, ataupun perkara-perkara yang tidak perlu dibuat ketika kita berjalan. Dan Ustaz minggu lepas Ustaz dah kongsikan berkenaan dengan kisah Sayyidina Umar Al-Khattab dengan pemuda yang berjalan tempang. Okay. Jadi pada hari ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita dengan kita melihat akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Sebelum kita tengok ada adab sebelum berjalan, adab semasa berjalan, kan? Perkara yang tidak boleh kita buat semasa kita berjalan. Jadi daripada semua itu, kita tengok apakah akibat kalau kita berjalan kita tak ikut adab ni. Okey, boleh. Okay, jom tengok sama-sama akibat tidak beradab ataupun akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Okey, yang pertama, akibat yang pertama mendapat dosa. Mendapat dosa. Kenapa dapat dosa? Kenapa dapat dosa? Macam kita cakap tadi, mendapat dosa. Okey, dia ada kaitan rapat dengan adab sebelum berjalan. Contoh adab sebelum berjalan, sebelum kita berjalan, kita kena niat. Kita nak berjalan, kita nak ke mana? Dengan tujuan yang baik sahaja. Tapi kalau kita berjalan sebab kita nak buat maksiat, sebab kita apa? Kita pergi sebab kita nak mencuri. Itu bukan dapat pahala, itu dapat dosa. Antaranya lagi, semasa berjalan, adab semasa berjalan kita tak ikut. Tengah berjalan, kita makan sambil berjalan, lepas tu kita buang plastik sampah makanan kita. Kita dah buat sampah, buat kekotoran, itu pun dapat dosa. Faham? Okay, yang kedua, terdedah kepada bahaya. Terdedah kepada bahaya. Sebagai contoh, kalau adab semasa berjalan, kita berjalan di tempat yang sempit ataupun kita berjalan di lorong-lorong yang gelap. Kan? Kita jalan dekat tempat yang gelap, tempat yang tak ada orang ramai. Jadi kemungkinan kita ni mendedahkan diri kita kepada bahaya. Contoh kalau ada bahaya apa-apa yang berlaku, kita tak boleh nak minta tolong dengan siapa-siapa. Sebab kita seorang je time tu, masa tu, kan. Jadi nak berjalan, semasa berjalan kena pastikan kita nak berjalan di tempat-tempat yang ramai orang, di tempat laluan khas untuk jalan kaki. Jangan berjalan tepi jalan atau tengah-tengah jalan, kan bahaya tu. Jadi kenalah ikut adab semasa berjalan, kan. Okay, yang ketiga, tidak berdisiplin. Contoh tidak berdisiplin ni macam ni. Bila kita berjalan, ada tempat dah ditetapkan untuk berjalan. Contoh, laluan ini untuk berjalan kaki sahaja. Jangan pijak rumput. Nampak? Jangan pijak rumput. Tapi kita nak shortcut, kita nak ambil jalan pendek. Sebab kalau kita ikut laluan jalan kaki tu jauh. Kalau kita shortcut, kita pijak rumput, cepat je sampai rumah. Jadi dari segi itu, kita tak beradab ketika berjalan dan kita menjadikan kita, sebab kita tak ikut tadi, jadi tak berdisiplin. Maknanya kita tak ikut aturan, tak ikut peraturan. Nanti kita ni dicop ataupun kita akan, orang akan anggap kita ni nakal, degil, tak nak dengar cakap, tak nak ikut peraturan. Boleh? Okay, seterusnya, dikeji dan dicaci. Dikeji dan dicaci. Kalau kita tak mengamalkan adab berjalan, kita kemungkinan akan dikeji. Macam Ustaz cakap tadi, kan, kalau kita berjalan tempat-tempat yang untuk buat maksiat, orang akan tanya, orang akan bercakap pasal kita.
Kan? Macam tadi Ustaz sebut, masa berjalan kita pijak rumput, kawasan yang tak boleh pijak rumput. Kan orang akan marah, kan orang akan keji, orang akan caci kita. Kenapa kita buat macam tu? Kan? Kenalah berjalan ikut adab. Okey, seterusnya tidak disukai orang lain. Ni betul. Bila kita berjalan, okey, kita berjalan dengan belagak. Kita berjalan dengan apa, kita hentak-hentak kaki. Kan? Bila ada orang tua, kita langgar je. Bila jumpa budak kecil, yang tengah jatuh ke kita tak tolong pun. Nampak ada bahaya dekat depan, kita tak tolong pun. Contoh macam makcik tu, ataupun pakcik tu jatuh ke, macam orang tua kan, orang-orang tua yang guna tongkat orang buta ke, kita tak tolong pun dia. Jadi bila kita buat macam tu, orang luar akan tengok kita, orang sekeliling akan tengok kita. Kenapa dia buat macam ni? Disebabkan itu, mulalah dia cakap kawan lain, jangan kawan dengan orang tu. Orang tu bukan nak tegur kita pun. Jadi macam tu kan. Jadi secara tak langsung, kita dah putuskan hubungan silaturahim. Sepatutnya kita dengan orang lain, nak pula orang yang beragama Islam, kita kena eratkan silaturahim. Kena kuatkan tali persaudaraan kan. Tapi bila kita dah tak amalkan adab berjalan, bila nampak kesalahan orang lain, kita tak tolong. Bila jumpa orang tua, kita tak bagi salam pun, tak tolong pun. Jadi orang tak suka dengan kita kan. Okay, seterusnya, lahir syakwa sangka orang lain. Ni orang lain akan mengata kita lah, kenapa kita buat macam tu? Boleh? Jadi ini antara akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Banyak lagi sebenarnya. Tapi ini ada 6 perkara yang dah ditulis dalam buku. Dan yang Ustaz rasa yang selalu kita akan dapat kalau kita tak mengamalkan adab berjalan ni. Boleh? Jadi kesimpulan dia untuk yang ni, kenalah mengamalkan adab berjalan. Ikut nak jalan-jalan dengan niat yang elok. Jalan di kawasan tempat yang telah disediakan. Jangan buat apa yang dilarang. Contoh, kena ikut peraturan lah maksud dia. Kan? Boleh? Okay, seterusnya kita tengok. Hikmah mengamalkan adab berjalan. Bila kita mengamalkan adab berjalan, kita ikut cara ada adab berjalan. Ada adab sebelum berjalan. Semasa berjalan kita ikut. Perkara yang tak boleh dibuat, waktu berjalan kita tak buat. Apa yang kita akan dapat? Apa hikmah dia? Apa kelebihan yang akan kita dapat? Yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim. Ni macam saya cakap tadi, bila kita jumpa orang tua ke, orang-orang sama Islam ke, bukan Islam ke, kita tegur, dia tegur kita. Secara tak langsung, dia dapat mengeratkan silaturahim. Jadi ramailah kawan kita kan. Macam itulah. Seterusnya, merupakan amalan mulia. Jadi bila kita amalkan adab berjalan, dia merupakan amalan yang baik, amalan yang mulia. Jadi bila kita tunjuk ke orang-orang lain akan jadikan kita sebagai contoh dia. Contoh, dia ni baiklah, baguslah dia. Dia nampak orang tua dia ni, tegurlah, tolonglah. Jom kita ikut macam dia. Nampak secara tak langsung kita kita dah bagi orang supaya ikut cara kita. Maknanya kita dah tolong orang lain untuk supaya beradab ketika berjalan kan. Yang ketiga, mewujudkan suasana harmoni. Bila kita mengamalkan adab berjalan ni tadi, orang lain tak akan mengata tentang kita. Orang lain tak akan mencaci kita, mengejek kita. Secara tak langsung, dengan sebab tu orang suka berkawan dengan kita dan kita boleh banyakkan kawan dan mewujudkan suasana yang aman damai. Tak adalah bahaya kan. Contoh macam kalau kita tak lalu kawasan yang gelap, kawasan yang sempit. Jadi kemungkinan bahaya itu kuranglah di kawasan tu. Tak ada bahaya kawasan tu kan. Yang keempat, mengajar kita supaya berdisiplin. Ini yang paling penting. Maknanya bila kita ikut peraturan, ikut undang-undang jalan raya, kan? Ikut mak ayah kita cakap apa. Jangan keluar, tolong mak ayah dulu. Jangan keluar, tolong ibu dulu. Tolong kakak dulu, tolong abang dulu. Maknanya secara tak langsung dia ajar kita supaya berdisiplin. Maknanya kita utamakan keluarga kita, kan? Maknanya kalau nanti kita senanglah bila kita dah keluar, kita dah duduk mana-mana, kat sekolah ke, dekat universiti ke, kita dah biasa dengan peraturan, kita tak akan buat kesalahan. Boleh faham? Seterusnya, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di mana jua kita berada. Maknanya Allah akan jaga kita. Sebelum kita keluar rumah, kita baca dulu doa keluar rumah kan. Macam mana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Itu maksud dia. Maksudnya sepanjang perjalanan kita, semua Allah akan jaga kita.
jaga kita daripada mana? Jaga kita daripada sebarang bahaya dan kemungkinan keburukan yang akan berlaku. Boleh? Sebab itulah pentingnya untuk kita ni menjaga ataupun mengamalkan, kita buat adab berjalan ni. Boleh? Okay, seterusnya kita tengok pembelajaran yang terakhir untuk tajuk adab berjalan ni adalah faedah berjalan kaki. Apa manfaat, apa kelebihan kalau kita ni berjalan kaki? Bukan kita naik kereta, bukan kita naik basikal, bukan kita naik motor. Kita faedah berjalan kaki. Bila kita berjalan ni kita dapat apa? Yang pertama, dapat mengawal berat badan. Contoh macam orang yang besar-besar sikit, kan, orang yang berat-berat sikit, maknanya dia jadi satu senaman lah. Jadi di samping kita berdiet ke, kita jaga pemakanan ataupun kita buat banyak exercise. Di antaranya salah satu latihan ataupun exercise senaman boleh dibuat dengan kita berjalan kaki. Kalau nak berlari kita tak mampu, nak kayuh basikal kita tak mampu, pergi dekat taman kita pusing je berapa round taman tu kan. Boleh. Yang kedua, dapat menyihatkan tubuh badan. Ya betul lah. Maknanya dia jalan ni merupakan satu senaman. Bila kita sihat, pergerakan banyak, maka badan kita pun jadi sihat. Tak banyaklah penyakit yang mudah kita hidapi. Maknanya penyakit pun payah nak dapat kat kita. Maknanya kita sentiasa dalam keadaan sihat. Yang ketiga, mengekalkan kekuatan otot. Otot apa? Otot kaki, tubuh badan kita kan, sebab kita berjalan. Okay. Yang keempat, dapat menghindari penyakit. Bila kita dah sihat, penyakit pun payah nak datang pada kita. Sentiasa kita berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, badan cergas, otak jadi cerdas, senang nak pergi sekolah, segar je kan. Okay, boleh. Seterusnya, mengawal tekanan dan perasaan. Sebab antara salah satu dia cara untuk kita hilangkan tekanan ataupun kita sebut stres. Pernah dengar tak perkataan stres? Jadi orang yang banyak berfikir, orang yang banyak masalah, dia akan tertekan, dia akan stres. Jadi satu cara untuk hilangkan stres adalah dengan kita berjalan. Maknanya bila kita berjalan, kita tengok penciptaan Allah ni, ada pokok, ada air, ada haiwan, ada manusia ramai-ramai kan. Kita tengok, maknanya kita dapat menenangkan, tenang kembali hati kita ni. Kalau kita tengok banyak bercelaru minda kita ni, banyak sangat fikir, jadi stres, kita berjalan. Mudah-mudahan Allah kurangkan stres kita tu. Boleh? Seterusnya, mampu meningkatkan keyakinan diri. Maksudnya macam ni lah. Bila kita berjalan, satu senaman, bila badan kita dah cergas, otak kita dah cerdas. Jadi kita pergi sekolah, cikgu tanya kita boleh jawab. Pergi sekolah dah tak mengantuk. Kalau dah bekerja nanti, bila nak pergi kerja, kita dah semangat dah. Tak adalah sampai tempat kerja, kita mengantuk, badan penat, kan? Muka kita lesu je, tak cukup tidur, tak cukup rehat. Tak ada macam tu. Sebab bila kita senaman, sebut saja senaman, dia sebenarnya dia telah membina badan kita untuk cergas. Maknanya dia dah buang semua benda-benda yang tak baik dalam diri kita kan. Maknanya kita berpeluh. Dia senaman lah, exercise. Boleh? Dan yang terakhir, sihat tubuh badan dan sentiasa ceria. Salah satu cara untuk kita nampak ceria je, nampak semangat je. Badan kita nampak sihat je tubuh badan kita dengan kita berjalan kaki. Macam Ustaz cakap tadi lah kan. Maknanya merupakan salah satu daripada senaman. Kan? Maknanya badan kita akan menjadi sihat dan kita jadi ceria. Tak adalah kita ni penat je. Bila jumpa orang lain, kita cakap pun tak bersemangat kan. Tak ada macam tu. Maknanya kita dah ceria, dah cergas dan dah bersedia nama dia. Jadi pergi sekolah pun kita dah semangat nak belajar. Pergi petang pun kafar, walaupun petang dah penat dah sekolah pagi, pergi petang belajar kafar, kita pun semangat, ceria. Awalnya tu mengantuk-ngantuk, kita ni dah cergas. Sebab apa? Sebab kita exercise kaki. Maknanya kita pergi sekolah pun jalan kaki kan. Nak pergi mana-mana, pergi yang dekat-dekat pun, kawasan-kawasan dekat, kita berjalan kaki. Jangan kita nak pergi rumah sebelah pun naik basikal kan. Eloknya jalan kaki lah, walaupun jauh, tak ada lah jauh, walaupun dekat, kalau dekat jalan kaki, exercise. Boleh? Okay, jadi cukup habis ni faedah berjalan kaki ni. Maka habislah kita punya pembelajaran berkenaan dengan tajuk adab berjalan. Lepas ni kita akan tengok kepada adab-adab yang lain pula. Jadi untuk adab berjalan ni, Ustaz rasa setiap orang dia akan berjalan kan.
Jadi cuba amalkan adab-adab sebelum berjalan, adab semasa berjalan. Sebab kita dah tengok banyak hikmah, banyak faedah, banyak kelebihan yang kita akan dapat kan. Okey, cukup sekadar itu sahaja. Semoga perkongsian pada kali ini memberi manfaat untuk kita semua. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang dengan tajuk-tajuk yang baru. Sekian dahulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.